dalam hari Selasa, iaitu potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi. Nampak slide? Nampak? Nampak. Okey. Okey, so saya rasa dah saya bincang kan? Larutan pembersih ekoenzim ni. Ke belum? Sudah. Sudah kan? Okey, tak apa saya ulang balik. So, apa itu larutan pembersih ekoenzim? Itu merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Contohnya sisa buah-buahan ataupun sayur-sayuran. So, sekarang ni contohlah kulit buah limau, kulit buah pisang, sisa sayur-sayur yang busuk tu kan. Orang tak buang, orang akan simpan sisa-sisa tu untuk dijadikan baja kompos. Maksudnya proses penapaian. Sisi-sisi itu akan dijadikan bahan pembersih. Seperti gambar ni kalau tengok yang belah kiri ni. Okey, ini contoh larutan ekoenzim. Okey, di mana larutan ekoenzim ni dia mesra alam, iaitu dia tidak menggunakan bahan kimia. Okey. Okey, perbezaan larutan ekoenzim dengan bahan pencuci kimia ini pun dah bincang kan? Sudah. Dah kan? Okey, so saya tak apa ulang baliklah. Okey. Alright, so kita akan teruskan kepada topik. Ini pun saya dah tunjuk sekejap hari tu, betul? Serum bakteria. Ya, dah. Dah kan? Okey, semua nak ulang balik. So serum ni, serum bakteria lactobacillus ni digunakan untuk merawat air sisa dan nak cemar. Contohnya kalau laut tu penuh dengan minyak. Lama, sekejap. Saya punya bateri pula. Okey, contohnya kalau laut tu penuh dengan minyak hitam, so nak bersihkan laut tu macam mana? Caranya takkanlah kita nak nak kaut minyak tu gunakan alat tak susah kan? So caranya adalah kita akan gunakan serum bakteria ni untuk bersihkan minyak-minyak di laut. Contohnya. So laut itu tak akan tercemar lah menggunakan bahan kimia. So gunakan serum ni dia akan menyelamatkan hidupan laut. Macam tu Okey. Ini pun sudah saya bagi tahu semalam kan. So serum bakteria ni selain dia gunakan untuk merawat sisa kumbahan, dia juga digunakan untuk menyingkirkan bau busuk, kemudian membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos iaitu baja, memajukan industri perikanan dan menghasilkan enzim. So banyaklah kegunaan serum bakteria. So bakteria ni bakteria lactobacillus banyak kegunaan dia. Okey. So, saya akan sambung kepada yang ini topik yang baru iaitu 1.3 pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. So, ada banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Nampak tak slide? Nampak. Okay, so pencegahan dan rawatan untuk daripada penyakit disebabkan oleh mikroorganisma. Agak-agak awak rasa apa contoh penyakit disebabkan mikroorganisma? Tahu tak? Takutlah ada idea kan? Contoh penyakit disebabkan mikroorganisma. Ada idea? Ada? Selesema. Selesema. Okey, selesema disebabkan mikroorganisma apa? Tak tahu juga. Selesema disebabkan oleh virus. Okey. Kemudian kita ada sakit gatal-gatal, mungkin sakit kurap-kurap tu juga kan. Mungkin disebabkan oleh kulat. Macam lah. So, apa lagi? Sakit disebabkan oleh kayak, mungkin disebabkan oleh bakteria dan sebagainya. Itu contohlah. Okay. So selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma yang berbahaya yang dikenali sebagai patogen. Ini kena ingat. Okay, kalau saya kata apa tu patogen? Aku tahulah, so patogen adalah mikroorganisma yang berbahaya yang menyebabkan penyakit. Eleni, ulang balik. Apa itu patogen? Patogen yang menyebabkan penyakit yang berbahaya. Bukan yang menyebabkan, jelas sejenis Sejenis
mikroorganisma Yes, yang berbahaya yang menyebabkan penyakit. yes. Okay, so patogen adalah sejenis mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okay, so antara kaedah kita nak kaedah untuk mencegah penyakit-penyakit disebabkan mikroorganisma ni adalah salah satu cara adalah teknik aseptik. Nampak tak kat slide? Nampak? Okay, teknik aseptik. So teknik aseptik ini merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Okay. Oleh demikian, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Maksudnya dia tak nak, teknik aseptik ni dia nak cuba untuk supaya orang jangan kena penyakit ataupun dia tak nak bagi orang kena penyakit, dia nak supaya cegah jangan kena penyakit. Kalau dah kena rawat kan, kalau dah seseorang tu dah kena penyakit tu, kena rawat, kena ambil ubat. Tapi kita nak cegah supaya jangan kena penyakit supaya tak perlu ada rawatan. Macam itulah. So hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen tersebut. So kita cegah lebih baik daripada kita rawat yang telah orang yang telah dijangkiti tu. Okay, itu teknik aseptik Okay, nampak tak slide? Slide baru. Nampak. Okay, so ada berapa teknik aseptik? Kita tengok situ. Tiga. Tak nampak? 3? Sekejap, saya share balik. Okay, ada berapa teknik aseptik? 5. 5. 5. Okay. So yang pertama ada kaedah pensterilan, kemudian pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan, penggunaan sinaran. Okay, ingat 5 ni teknik aseptik. Ulang balik, Adele. Cuma cakap. Pensterilan. Pensterilan. Betul, lagi. Pendidihan. Penggunaan antiseptik. Betul. Penggunaan disinfektan. Betul. Penggunaan sinaran. Yes. Okay, so 5 ni aku kena ingatlah apa, iaitu 5 kaedah aseptik. Itu kaedah mencegah daripada mikroorganisma dijangkiti kepada orang lain lah. Okay, so 5 teknik aseptik. Okay, so kita pergi pada teknik yang pertama sekali, iaitu teknik pensterilan. Contohnya teknik ni contoh senang je. Kalau seorang doktor bedah tu, dia nak bedah orang, dia nak bedah orang punya perut ke salah mana-mana bahagian badan. So dia akan gunakan pisau, gunting semua tu kan. Adakah pisau gunting itu dibersihkan guna pencuci Exion contohnya? Boleh ke? Boleh ke doktor punya peralatan tu kan, gunting, pisau tu dicuci macam guna cuci pencuci rumah biasa guna Exion tu? Tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. So cara yang paling berkesan untuk membunuh mikroorganisma termasuk bakteria, virus dan sebagainya adalah menggunakan kaedah pensterilan. Apa maksud pensterilan ni? Pensterilan bermaksud Membunuh atau menyingkir. proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma. Mikroorganisma termasuklah virus, bakteria, protozoa dan sebagainya, semua yang 5 kelas tu kan. Kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan atau disingkirkan. So dia tengoklah, kalau nak singkirkan bakteria mungkin ada suhu dia, singkirkan spora mungkin ada suhu dia macam tu. Contohnya suhu dalam autoclave. Okay, autoclave ni adalah mesin pensterilan. Okay, suhunya lebih kurang 130 darjah Celsius. Dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Kalau kita didihkan air, berapa suhu pendidihan? Dua 20 darjah Celsius. Didih air 20? Betul awak? Bukan. Air mendidih, air yang menggelegak tu, panas sangat tu.
100 darjah Yes. Celsius. 100 darjah Celsius. Itu air mendidih. Okay, biasanya kalau air mendidih dia takkan lebih dari 100. Tapi kalau guna mesin autoclave ataupun mesin pensterilan ini dia akan lebih lah. So 130 itu selain dapat membunuh mikroorganisma juga dapat membunuh sporanya. So dua jenis lah mikroorganisma termasuk sporanya. Sporanya maksudnya ada sebahagian kulat yang kita yang kena, kalau mendidih, kalau guna pendidihan pun tak dapat bunuh. So kaedah pensterilan dapat membunuh sporanya. Okay, so 130 menggunakan mesin autoclave. So lagi satu cara adalah penapis mikron. Digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma berukuran 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer daripada air atau cecair. So kalau saya tanya apakah dua jenis mesin ataupun alatan dalam pensterilan, so satu contoh autoclave dan juga penapis mikron. Okay, so ini adalah kaedah pensterilan. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okay. Kalau ada salah beritahu, kalau saya cakap cepat ke beritahu. Okay, kaedah kedua, kaedah pendidihan. Kejap. Ni contoh nampak tak? Kaedah pensterilan ni sebenarnya ada berapa cara? 4. 4 ke 5? Bukan. 5. Apa? 5. Yes. 5. So, yang pertama haba. Haba tu tadi itulah yang kita akan gunakan suhu 130 darjah Celsius menggunakan mesin autoclave. Cuba sebut mesin. Mesin apa nama ni? Mesin autoclave. Yes, mesin autoclave. Suhu 130 darjah Celsius. Lagi satu pensterilan juga ada menggunakan bahan kimia. Okey, contohnya menggunakan sabun. Okey, mungkin sabun tu dia sangat kuat lah dengan chemical dia. Kemudian kaedah ketiga menggunakan sinaran. Sinaran contohnya sinaran ultra ungu. Okey, kaedah keempat tekanan tinggi. Okey, contohnya periuk tekanan. Dan kaedah kelima penapis iaitu penapis mikron. So ada 5 kaedah pensterilan. Okey, ingat haba, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi dan juga penapis. Okey. Nak tanya Ilin, boleh ulang balik 5 kaedah pensterilan? Haba, Betul. bahan kimia, sinaran, Sinaran. tekanan tinggi Apa? Tekanan tinggi? dan penapis. Penapis. Okey, bagus. Okey, itu kaedah pensterilan. Kemudian kita pergi pada kaedah kedua untuk kaedah teknik aseptik iaitu pendidihan. Ini biasalah kaedah kita boleh buat kat rumah. Contoh nak basuh botol susu baby, puting susu baby kan, biasa mak-mak gunalah. Okey, so pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius. Kalau didihkan air, kita punya suhu sampai 100 sajalah. Lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum suntikan, peralatan doktor gigi. Okey, so kita akan didihkan air untuk membunuh mikroorganisma pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, itu kaedah yang kedua. Kemudian kita pergi pada kaedah yang ketiga iaitu kaedah antiseptik. Okey, so kaedah antiseptik ni adalah menggunakan bahan kimia. Contohnya bahan kimia itu akan disapu pada kulit. Okey, akan disapu pada kulit, kulit manusia ataupun luka untuk mencegah jangkitan patogen. Kalau orang ahli-ahli PBSM ni biasalah kan. Okey, dia akan sapu ubat kuning ke kan. So contohnya ubat kuning tu adalah salah satu contoh antiseptik. Okey, so nama saintifik dia, contoh dia ubat kuning tu adalah acrylamine. Acrylamine adalah contoh ubat kuning. Okey, yang disapu pada kulit. Itu kategori antiseptik. Nama lain povidone, alkohol isopropyl 70%. Okey. Ini antara contoh antiseptik iaitu yang disapu pada permukaan kulit untuk mencegah jangkitan patogen. Okay, setengah antiseptik seperti acrylamine dan povidone dapat membunuh mikroorganisma dan setengah lagi antiseptik seperti profilavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya ada beza. Kalau satu tu acrylamine ni
dia dapat bunuh maksudnya bunuh terus matikan mikroorganisma tu. Tapi kalau lagi satu, profil Avin ni dia tak bunuh pun mikroorganisma tu. Dia hanya menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Dia sekat je tak bunuh lah. Maksudnya kalau profil Avin ni dah tak ada, dah habis, dah kering dan sebagainya, mungkin mikroorganisma tu akan tumbuh balik. Okay, so sama ada dia membunuh terus ataupun menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Itu antiseptik. So ingatlah apa tu antiseptik? Bahan kimia yang disapu pada permukaan kulit manusia untuk mencegah jangkitan patogen. Okey, itu untuk antiseptik. Okey, ini gambar lah. Kan, gambar yang biasa kita gunakan. So biasa kita gunakan butik kapas ni lah supaya kalau guna tangan kan ada bakteria ataupun ada bahan kimia ataupun jangkitan apa-apa kat tangan, so kita gunakan butik kapas supaya lebih hygiene lah dalam guna tangan. Okay, ini contoh alkohol. Biasa kalau nak injection, doktor akan sapukan alkohol dulu. Okay. Okay, lisisi pula. Lisisi, boleh berikan saya maksud antiseptik? Lisisi? Bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia. Untuk? Mencegah jangkitan patogen. Pandai. Okay. Okay, itu antiseptik. Sekarang kita bagi pada disinfektan. Apa beza disinfektan dengan antiseptik? Okay, tadi antiseptik pada permukaan kulit. Tapi kalau disinfektan digunakan, bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup. Contohnya pada cadar, tandas, kolam renang, okay, lantai rumah, okay, dan sebagainya lah. Pada benda bukan hidup untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisma, terutama patogen. Okay, kalau tengok gambar tu contoh ni lah. Contohnya bahan peluntur, kita biasa panggil apa? Klorok kan? Okay, hidrogen peroksida, klorin. Klorin ni biasa dalam kolam renang lah. Nak apa? Kolam tu akan dimasukkan dengan cecair klorin untuk membunuh mikroorganisma. So disinfektan ni tak sesuai untuk kulit ataupun luka lah. Okay, so kalau kulit luka, antiseptik. Kalau untuk tempat-tempat yang bukan hidup, cadar dan sebagainya, disinfektan. Okay, contoh yang lazim digunakan ialah bahan peluntur seperti klorok, hidrogen peroksida dan juga cecair klorin. Okay, so kalau orang tanya apa itu disinfektan? Bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup. Okey, habis untuk disinfektan, kita pergi kepada sinaran. Okey, sekejap. Okey, so sinaran ni dia ada macam-macam jenis. Okey, ni bukan sinaran lampu biasa, bukan sinaran lampu kat rumah awak tu, bukan. Ini sinaran mengayon. Okey, sinaran mengayon ni adalah sinaran kategori sinaran radioaktif jugalah, okey. Di mana contohnya seperti sinaran ultraungu, sinaran X dan sinaran gamma yang dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. So contohnya ingat sinaran ultraungu ataupun dalam bahasa Inggerisnya ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Okey, untuk membunuh mikroorganisma. Okey, sinaran-sinaran ini akan menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Okey, so sinaran ni adalah sinaran radioaktif yang dapat menembusi sel mikroorganisma dan membunuhnya. Okey. Okay, sebagai contoh, contoh gambar ni, sinar ultraungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik bedah. So bila doktor pakar bedah tu dah selesai menjalankan pembedahan, okay, mungkin ada macam-macam ada darah, ada luka, ada nanah dan sebagainya, dia akan bersihkan kawasan tu menggunakan sinaran, okay, untuk memastikan kawasan tu bersih dan steril, okay, bebas daripada mikroorganisma. Okay, ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey, nak tanya Ellie ni, berikan 2 contoh sinaran. Sinar ultraungu dan sinar X. Bagus. Okey. Alright, kita masuk kepada antibiotik. Okey, tu habis untuk teknik aseptik. 5 tu kan? Iaitu yang pertama kita ada kaedah pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik
penggunaan disinfektan dan penggunaan sinaran. Okay, so 5 tu dah habis untuk teknik aseptik. Kita pergi kepada antibiotik. Okay, semua orang pernah makan antibiotik, betul? Ada ke yang tak pernah makan? Pernah. Pernah kan? Okay, so biasanya doktor akan bagi antibiotik. Contohnya awak apa ada sesama, awak ada sakit sekian-sekian, doktor bagi antibiotik. Doktor akan pesan kat sini, doktor akan pesan tolong habiskan antibiotik. Macam tu kan? So apa itu antibiotik? Itu ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Oleh bakteria saja. Kalau jangkitan itu disebabkan oleh virus, jangkitan itu disebabkan oleh kulat, jarang ataupun tidak digunakan antibiotik. Okay, so antibiotik tidak berkesan, okay, terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, sesama dan batuk. Kenapa tak berkesan? Sebab kebanyakan demam biasa, sesama, batuk ni disebabkan oleh bukan jangkitan bakteria, mungkin disebabkan jangkitan virus. Kalau jangkitan virus, kita akan bagi ubat lain, okay, bukan antibiotik. Apakah kerintangan antibiotik? Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Kenapa berlaku kerintangan antibiotik ni? Contohnya awak dah makan antibiotik, okey, lepas tu tiba-tiba dah makan antibiotik dah sihat, datang balik penyakit tu. Maksudnya antibiotik tu dah tak dapat nak membunuh mikroorganisma dalam badan awak. Okey, itu maksud kerintangan. Sebab apa berlaku macam ni? Sebab salah satu punca penggunaan antibiotik yang berlebihan, okey, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, contohnya merawat sakit jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, sesama dan batuk biasa dengan antibiotik. So kalau sakit tu disebabkan virus tapi pakai ubat antibiotik, tak berkesan. Okey. So tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. So doktor kata, okey, habiskan dalam masa seminggu tapi awak tak dapat habiskan. Okey. So walaupun dah sihat, awak kata tak payahlah, dah sihat, tak payah makan. Tak boleh, kena habiskan. Sebab kalau tak habiskan mungkin akan berlaku kerintangan antibiotik. So bila kena demam lagi, doktor bagi antibiotik tak sembuh. Itu sebabnya. So bahayakah kerintangan antibiotik? Bahaya kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit-penyakit lain. Okay? Alright. Habis untuk antibiotik. Laju ke saya cakap? Tak. Tak Okay. Dan topik terakhir iaitu kaedah rawatan penyakit berjangkit. Ni dah last slide. So penyakit berjangkit seperti pneumonia. Okay, pneumonia ni pernah dengar tak sakit apa? Tak pernah. Sakit radang ke cikgu? Ya, radang, paru. Okay. Biasanya kalau orang yang coronavirus ni dia akan berkenaan dengan paru-paru jugalah. Okay, mungkin mula-mula detect sakit radang paru-paru tapi rupanya coronavirus lebih kurang lah. Tapi ini pneumonia lain. Pneumonia disebabkan oleh bakteria. Okay, so pneumonia adalah disebabkan oleh bakteria namanya Streptococcus. Okay, Streptococcus pneumonia itu jenis bakteria. So pneumonia adalah sakit disebabkan oleh bakteria, dirawat menggunakan antibiotik. Contohnya penicillin. Okey, ini contoh sakit apa ni? Acid foot. Okey, mungkin gatal-gatal, cacar air dan sebagainya. Disebabkan oleh fungi. Okey, fungi ni kulat lah. So kalau kulat, kita rawat menggunakan antifungal. Contohnya Clotrimax. Contoh ubat itulah, Clotrimax adalah contoh antifungal, iaitu ubat yang diberikan kepada sakit-sakit penyakit yang disebabkan oleh kulat. Dan akhir sekali kayap. Ni gambar kayap ni. Nampak tak gambar kayap tu? Ke kecil? Nampak tak? Nampak. Okay. So kayap ni disebabkan oleh virus. So kalau virus, kita tak bagi antibiotik, kita akan bagi antiviral, iaitu acyclovir lah. So acyclovir adalah satu contoh ubat antiviral yang itu ubat yang diberikan kepada penyakit-penyakit ini disebabkan oleh virus. So akan tengoklah sama ada penyakit ni disebabkan oleh virus ke, oleh bakteria ke atau oleh kulat. So kalau oleh kulat kita bagi antifungal. Kalau penyakit disebabkan bakteria kita bagi antibiotik. Kalau penyakit disebabkan virus kita bagi antiviral. Boleh faham?
Boleh. 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 Okay. Last question sebelum nak habis. Satu lagi soalan Google Form lepas ni. Apa nak tanya Okay. Okay. Apakah antibiotik? Apakah antibiotik? Untuk membunuh mikroorganisma. Kalau mikroorganisma salah? Bukan. Itu. Spesifik sikit. Mikroorganisma ada 5 jenis kan? So dia untuk bunuh apa saja? Antibiotik tu untuk membunuh mikroorganisma jenis apa? Untuk membunuh bakteria. Yes. Okay. So Bakteria. antibiotik untuk membunuh bakteria. Kalau antiviral? Antibiotik untuk bunuh bakteria. Kalau ubat antiviral? Virus. Virus. Ubat antifungal? Fungi. Fungi. Okay. So kena beza kat situ lah. Antibiotik untuk bunuh bakteria. Antiviral untuk bunuh virus. Antifungal untuk bunuh fungi lah. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, so saya rasa sampai sini saja kelas kita. Saya akan bagi tugasan Google Form. Saya akan share dekat dalam WhatsApp group. Okay, sebab soalan tu awak kena klik nama awak, baru saya akan dapat jawapan daripada awak. So Google Form saya akan bagi lepas ni. Okay, terima kasih semua. Okay. Terima kasih, Cikgu. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Bye, Cikgu. Ya, sama.